Ok, so hari ni saya nak tunjuk satu action camera yang agak baru di pasaran yang setanding dengan GoPro 7, iaitu DJI Osmo Action. Jadi anda bersama saya Adli di channel YouTube Monaliza. Jom! So jom kita cakap pasal design DJI Osmo Action ni. Mula-mula sekali first time kita tengok akan terus nampak yang design dia ni lebih kurang GoPro. Mana-mana action camera sekalipun, design language dia lebih kurang je. Tapi ada satu benda yang lain, which is ada screen dekat depan. Nanti saya cerita lagi pasal screen yang comel ni. Material dan finish dia guna ni of course lah tahan lasak sebab nama lagi action camera. Tapi janganlah pula korang selamba pergi baling pula. Kalau pegang boleh rasa yang Osmo Action ni solid dan berat dia boleh dikatakan just nice, which is 124 gram tanpa aksesori. Ok, sekarang ni jom kita cakap pasal screen dia. Dia ada dua screen, satu dekat belakang which is main screen dan juga touch screen, dan satu lagi dekat depan. Untuk screen belakang ataupun main screen, saiz dia 2.25 inci dan juga touchscreen. Manakala untuk second screen yang dekat depan yang comel ni, saiz dia 1.4 inci dan bukan touchscreen. Walaupun screen depan ni kecil, tapi dah lebih dari cukup untuk korang nak positionkan diri korang bila guna Osmo Action ni. Contoh macam untuk vlog. And saya pelik, kenapa pengeluar kamera action lain tak buat macam ni, sebab bagi saya feature ni sangat berguna. Dan dekat tepi ni ada satu button yang mana kalau kita tekan dia akan cycle mode dari video, HDR video, slow-mo, time-lapse dan juga foto. Kalau korang hold, dia akan tukar display belakang pergi ke depan. Ok, so DJI Osmo Action ni sangat versatile dari segi pilihan yang kita ada untuk nak shoot. Mode untuk nak ambil gambar ataupun still foto dia pun ok, tapi untuk review ni saya hanya fokus kepada video saja. Jadi ini resolution dan FPS yang Osmo Action support, jadi korang boleh pause dan baca. Osmo Action ni ada sensor 12 megapiksel, efektif pixel yang digabungkan dengan lens yang boleh cecah 145 darjah FOV dengan aperture f2.8. Kemudian ISO range dari 100 hingga 3200 untuk kegunaan low light. Jadi ni sample footage yang saya ambil menggunakan DJI Osmo Action. Ok, so sekarang ni saya ada dekat parking kereta sebab saya nak test DJI Osmo Action ni atas skateboard, sebab saya nak test dia punya rock solid stabilizing technology. So sekarang ni nampak macam gelap sikit sebab saya set max ISO dia sampai 800 je dan saya record 4K 60 fps. Jadi jom. Jadi seperti mana korang boleh tengok, dia punya stabilization tu memang ok. Memang tak ada masalah, tak ada gegar-gegar ke apa. Sebab walaupun dekat tempat parking kereta dia still dia bergegar juga kan. Masa saya belok-belok semua, tapi sebenarnya korang tengok tak ada masalah, clear, ok, tak ada shaking yang teruk. Kemudian audio dia pun boleh kata agak clear lah kan. Jadi saya pusing-pusing dulu. Okey, jadi korang boleh tengok sendiri betapa smooth dia punya stabilization tu. Dan audio dia pun ok, memuaskan lah. Cuma sorry sikit sebab dekat sini agak gelap dengan setting ISO yang rendah, limit dia rendah. Dia still auto, cuma limit dia sampai 800. So memang akan nampak gelap lah sikit. Jadi saya pun dah semput, maka sampai sini je lah. Ok, so spek dia korang dah tahu. Macam mana pula dengan bateri DJI Osmo Action ni? Jadi bateri dia berkapasiti 1300 mAh, which is tak adalah besar sangat. Sebab kalau korang record guna 4K 60fps ataupun 30fps sekalipun dengan rock solid stabilization, bateri dia boleh kata macam air juga. Lepas tu agak panas, tapi semua tu kita dah expect lah untuk saiz yang kecil macam ni. Kemudian saya nak cakap pasal quick switch feature dia yang boleh tukar screen belakang ke depan. So contoh kalau korang pakai Osmo Action ni dekat badan, dekat mounting, so korang tak boleh tengok screen belakang. Jadi korang just boleh tukar dengan hold
button ni, lepas tu korang boleh position diri korang ataupun subjek tu guna skrin depan. And kalau korang guna Osmo Action ni untuk vlog, memang senang sebab korang boleh positionkan diri korang dan Allah, kereta. And contoh kalau korang guna Osmo Action ni untuk vlog, memang senang sebab korang dah nampak muka korang dekat skrin depan ni. So korang boleh position lah, korang dah boleh tahu korang masuk frame atau tak. So tak payah main agak-agak lah. Lepas tu bagi saya selesa dengan ekosistem DJI sebab saya banyak guna barang DJI. Jadi kalau korang pun sama, korang banyak guna produk DJI, dan saya yakin yang korang akan selesa bila guna Osmo Action ni. Dan sepanjang saya test dan bermain dengan DJI Osmo Action ni, jarang saya connect dengan phone. Saya just guna dia stand alone sebab memang senang, memang compact, dan kalau kita nak go through setting dia pun dia tak rumit sangat tau. Dia memang simple sebab user interface dia sangat user friendly. Okay, so conclusion saya tentang DJI Osmo Action ni, on bro, lulus, saya bagi 5 bintang. Saya bukannya amlat sangat dengan produk DJI ni, tapi kalau korang tengah cari action camera yang standing GoPro 7, dan bagi saya stabilization yang lebih smooth, cuma problem dia dekat low light, and color footage ataupun temperature footage yang lebih neutral, dan saya sangat recommendkan DJI Osmo Action. Tapi itulah, semua ni atas pendapat dan keperluan masing-masing. Jadi lebih baik untuk korang pergi dekat kedai and test dulu, so korang boleh experience baik buruk kedua-dua device ni. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Monaliza. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe kepada channel YouTube Monaliza, dan jangan lupa untuk share video ni ke Facebook. Baik boh, jumpa lagi.